Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini Isnin kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah At-Tahrim yang merupakan surah terakhir pada juzuk yang ke-28. So, Alhamdulillah setakat ni kita telah pun selesai membahaskan 3 juzuk, iaitulah juzuk 30, kemudian juzuk yang ke-29, kemudian juzuk yang ke-28. Alhamdulillah, ni merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala bagi kita. Allah mudahkan kita dan Allah kurniakan taufik kepada kita untuk sentiasa bersama dengan kalamnya, mengkaji kalamnya, mengambil petunjuk-petunjuk daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala sebab tidak semua orang dikurniakan Allah, dimudahkan Allah, diberi Allah taufik untuk sentiasa bersama kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu baginda alaihi salatu wassalam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala kepada dia kebaikan, maka Allah buat dia faham agama. Dan sumber utama agama kita ni ialah Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit untuk kita penduduk bumi. Dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Nabi wafat tidak meninggalkan harta benda, Nabi tidak meninggalkan istana, Nabi tidak meninggalkan rumah yang mewah, tetapi ada 2 perkara yang Nabi tinggalkan. Sesiapa yang berpegang teguh kepada 2 perkara ini, lan tadillu abada, ia tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitulah kitabullah wa sunnatu rasulih, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan sebab kita sentiasa bersama Al-Quran ni, maka Allah selamatkan kita daripada jalan-jalan kesesatan dan tetap berada dalam jalan-jalan petunjuk yang telah ditetapkan Allah Ta'ala hinggalah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Minta maaf suara saya belum lagi pulih seperti semula, sebab saya masih lagi meneruskan rawatan, pergi jumpa dengan doktor, pergi jumpa dengan doktor pakar paru ke hospital sekali seminggu, ya. Masih dalam proses rawatan saya lagi. Baik, so hari ini kita bahaskan pula juzuk yang ke-27, bermula daripada surah Az-Zariyat. Sebenarnya awal surah Az-Zariyat ni masih akhir daripada juzuk yang ke-26, tetapi saya ingat
kita mulakan saja daripada awal surah Az-Zariyat, iaitulah hujung juzuk ke-26, sebab kalau kita bahaskan dari pertengahan surah Az-Zariyat, kita tidak dapat memahami surah ini dengan baik, ya. Baik, sebelum kita membahaskan surah Az-Zariyat ni, kita lihat dahulu sedikit muqaddimah kepada surah ini. Pertama-tama, surah ini diberi nama dengan surah Waz-Zariyat, atau disebut juga sebagai surah Az-Zariyat, sebagaimana disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa surah ini diberi nama dengan Waz-Zariyat ataupun suratu Az-Zariyat? Kerana Allah Ta'ala menyebutkan perkataan ini pada awal surah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Waz-Zariyati Dzarwa. Perkataan Az-Zariyat ini hanya disebut dalam surah ini sahaja, hanya disebut pada ayat pertama ini saja. Jadi kalau kita melihat keseluruhan Al-Quran, kita tidak akan menemukan perkataan Az-Zariyat dalam surah-surah yang lain kecuali pada ayat pertama surah Az-Zariyat ini saja. Jadi perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran tu ada yang berulang dan ada yang tidak berulang sama sekali. Hanya sekali saja Allah Ta'ala sebut. Antaranya adalah perkataan Az-Zariyat. Ini menjadi alasan kedua kenapa surah ini disebut Az-Zariyat. Kerana ini perkataan yang unik, yang hanya ada disebut dalam surah ini saja pada ayat yang pertama, tidak disebut dalam mana-mana surah yang lain, sehinggakan dijadikanlah perkataan ini sebagai nama kepada surah ini, kerana perkataan ini unik, hanya sekali saja Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Tapi walaupun sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, perkataan ini amatlah masyhur, amat dikenal, amat diketahui dan diingati oleh orang lain, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkataan ini sebagai nama kepada surah yang ke-51 ni dalam Al-Quran, ya. Baik, so itu dari sisi nama. Kemudiannya, surah ini bahagian daripada surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum lagi baginda hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ni adalah surah yang ke-51, berada pada akhir juzuk yang ke-26 dan berada pada awal juzuk yang ke-27. Namun begitu, kalau kita tinjau daripada sisi tertibun nuzul, tertib penurunan surah ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad uddatis surah as-sadisah was-sittin fi tartibi nuzulis suwar. Surah ini adalah surah yang ke-66 kalau dilihat daripada tertibun nuzul, tertib penurunan surah ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nazalat ba'da suratil Ahqaf, ia diturunkan selepas surah Al-Ahqaf, wa qabla surati Al-Ghashiyah, dan sebelum surah Al-Ghashiyah. Baik,
Jumlah ayat dalam surah ni, ittafaqa ahlul adil ayah, bersepakat ulama-ulama yang menghitung jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran, mereka semua bersepakat bahawa jumlah ayat dalam surah Az-Zariyat ni situna ayatan ada sebanyak 60 ayat, dan tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama yang menghitung jumlah ayat dalam surah Az-Zariyat ni. Kerana sebagaimana kita sedia maklum dan biasa juga saya sampaikan bahawa ada banyak surah dalam Al-Quran yang mana para ulama kita berbeza pendapat tentang jumlah ayat dalam surah tersebut. Untuk surah Az-Zariyat ni, dia tidak ada sebarang perbezaan pendapat. Semua bersepakat mengatakan bahawa jumlah ayat dalam surah ni adalah 60 ayat. Ya, baik. Kita cuba bahaskan firman Allah Ta'ala pada surah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq. Okay, saya baca sampai ayat 5 saja dahulu. Baik, surah Az-Zariyat ni 4 ayat pertama itu diawali Allah Ta'ala dengan sumpah, manakala ayat yang kelima itu merupakan jawabul qasam ataupun jawab sumpah dari ayat pertama hingga ayat 4 tadi. Salah satu ciri daripada surah-surah Makkiyah ialah Allah Ta'ala mengawali surah-surah tersebut dengan sumpah, yang mana Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada ayat pertama Allah Ta'ala bersumpah, wadh-dhariyati dharwa, demi angin yang menerbangkan dan menaburkan debu, biji-bijian, benih dan lainnya dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya. Ya, so Az-Zariyati dharwa, wadh-dhariyati dharwa, huruf waw dekat situ itu disebut dengan waw qasam ataupun huruf waw sumpah. Tanda bahawa huruf waw itu adalah waw sumpah biasanya kita temui pada awal ayat, kemudiannya perkataan selepas huruf waw itu berbaris kasrah. Itu tanda dia secara am, ya, supaya orang awam mudah faham, maka itulah tanda dia secara am. Huruf waw itu biasa terdapat pada awal ayat, dan perkataan selepas huruf waw itu berbaris kasrah, seperti wadh-dhariyati, wadh-dhariyati, wadh-dhariyati buat baris kasrah. Ya, baik, apa makna az-zariyat? Dekat sini Allah Ta'ala bersumpah demi az-zariyati dharwa. Az-zariyat itu maknanya, kata para ulama dan juga berdasarkan riwayat dari sahabat,
adalah ar-riyah ataupun angin. Walaupun nanti ada pentafsiran yang lain. Jadi pentafsiran makna ayat pertama hingga ayat 4 tentang sumpah Allah Ta'ala ni, itu ada pelbagai pentafsiran. Saya sebutkan dahulu pentafsiran yang pertama. Wadh-dhariyati dharwa, demi angin ya yang bertiup dengan kencang ya, sehinggakan ia dapat menerbangkan at-turab, tanah ataupun debu, wa ghairah, dan lain sebagainya, seperti biji-bijian ya, benih dan lain sebagainya ya, bahkan mungkin bertiup menerbangkan awan ya. Itu makna daripada wadh-dhariyat. So maknanya pada ayat yang pertama ni Allah Ta'ala bersumpah demi angin yang menerbangkan debu, biji-bijian, benih dan lain sebagainya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan biasanya apabila Allah bersumpah dengan satu makhluk seperti angin pada ayat pertama ni, menunjukkan bahawa makhluk tersebut mempunyai keutamaan. Angin itu mempunyai keutamaan. Maka angin menjadi sebab kepada banyak perkara berlaku ya. Bahkan antara yang menyebabkan tumbuhnya tanaman itu adalah angin. Ketika mana angin bertiup, maka berlakulah perkahwinan antara satu bunga dengan bunga yang lain, sehinggakan terciptalah kemudian buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya ya. So pada ayat pertama ni Allah Ta'ala bersumpah demi angin. Kita teruskan pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, falhamilati wiqra, demi awan yang membawa dan mengangkut muatannya ke tempat yang dikehendaki. Al-hamilat itu artinya yang membawa. Ayat kedua ni, falhamilati wiqra, itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai as-sahab tahmilul ma', iaitulah awan yang membawa air ya. Kita tahu dalam awan tu terdapat air ya, bahkan air yang ada di dalam awan tu begitu berat, tetapi boleh dibawa awan tu. Jadi ayat yang kedua, falhamilati wiqra, itu ditafsirkan oleh setengah ulama, bahkan sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Talib, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mana ditanya tentang ayat ni, beliau menjawab maksudnya adalah as-sahab tahmilul ma', iaitu awan yang membawa air ya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, faljariyati yusra, dan demi kapal-kapal yang berlayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya. Ayat yang ketiga, faljariyati yusra, itu ditafsirkan dengan as-sufun. As-sufun artinya perahu-perahu atau kapal-kapal, tajri ala sathil ma'i bisuhulah, yang berlayar dengan laju di tengah-tengah air, di tengah-tengah lautan, bisuhulatin, dengan mudahnya ya. Ini pun kita tahu bahawa perahu-perahu juga adalah antara makhluk Allah Ta'ala yang banyak memberi manfaat hinggakan ke hari ini ya. Hinggakan ke hari ini
uh, barang-barang keperluan itu lebih banyak dibawa melalui laut, melalui kapal-kapal laut berbanding udara, ya. Walaupun dah ada kapal terbang, tetapi barang-barang yang dibawa oleh kapal laut itu jauh lebih banyak, ya. Kontainer-kontainer mereka begitu banyak, ya, dibawa dari satu benua ke benua lain, dari satu negara ke negara lain, satu negeri ke negeri yang lain, ya. Kemudian ayat 4 Allah Ta'ala berfirman, fal muqassimati amra, dan demi malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang ditugaskan membahagikannya. Soal muqassimat, yang membahagikan, dekat sini ditafsirkan oleh para ulama kita sebagai al-malaikah tuqassimu bi amri rabbiha al-arzaq wal-amtar wa ghairiha bainal ibad. Malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan dengan perintah Allah akan rezeki, hujan dan selain itu kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. So ini pentafsiran yang pertama. So wadh-dhariyat ditafsirkan sebagai angin. Kemudian falhamilati wiqra ditafsirkan sebagai awan. Kemudian faljariyati yusra ditafsirkan sebagai perahu-perahu ataupun kapal-kapal. Dan yang keempat falqassimati amra ditafsirkan sebagai malaikat-malaikat. Kalau kita ikutkan pentafsiran pertama ni, maknanya Allah Ta'ala bersumpah demi 4 makhluknya. Pertama angin, yang kedua awan, yang ketiga adalah perahu-perahu ataupun kapal-kapal, dan yang keempat adalah demi malaikat. Namun begitu, ada pentafsiran lain. Ada ulama yang mentafsirkan bahawa ayat 1 hinggalah ayat 4 surah Adz-Dzariyat ni, tu Allah Ta'ala bersumpah demi malaikat. So wadh-dzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra, itu semua mereka tafsirkan dengan demi malaikat. So demi malaikat yang meniup angin, demi malaikat yang membawa awan, demi malaikat yang mengatur pergerakan perahu-perahu di tengah-tengah lautan dengan mudah, dan demi malaikat yang membahagi-bahagikan rezeki, ya, dengan begitu mudah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Ada mentafsirkan begitu, ya. Dan ada juga pentafsiran yang ketiga sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan juga Al-Imam Asy-Syaukani, tak silap saya, ya, dalam tafsir Al-Kashaf, ya, As-Samakhsyari, ya, As-Samakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf beliau, mereka mentafsirkan sumpah Allah ayat pertama hingga ayat 4 itu adalah dengan angin. Wadh-dzariyati dzarwa, demi angin yang bertiup sehingga kan ia menerbangkan debu, biji-bijian dan lain sebagainya. Falhamilati dzikra, itu juga demi angin yang membawa awan yang berat. Kita tahu bahawa awan itu dia bukan bergerak sendiri, tetapi awan itu digerakkan oleh angin, dibawa oleh angin, yang mana di dalam awan tersebut terdapat air, ya. Faljariyati yusra, dan demi angin yang membuat perahu-perahu, kapal-kapal bergerak dengan mudah di tengah-tengah lautan.
Kita tahu sendiri bahawa zaman dahulu belum ada enjin perahu ataupun kapal lagi. Mereka hanya bertumpu kepada angin dengan layar-layar besar yang mereka buat. Ya. Kemudian fal muqassimati amra, demi angin yang membahagi-bahagikan dengan perintah Allah Ta'ala. Kita tahu juga angin itu dia dapat membahagi-bahagikan rezeki, ya, tentu dengan perintah Allah. Pentafsiran Al-Imam Tahri Ibn Ashur rahimahullah ini dipandang cukup kuat. Kenapa? Kerana kalau kita analisis dari sisi bahasa, cuba perhati pada ayat pertama itu Allah awali dengan huruf sumpah, wadzariyati dzarwa, huruf waw, wadzariyati dzarwa. Manakala ayat 2 hingga ayat 4 itu Allah menggunakan huruf fa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Itu Allah Ta'ala buat dengan huruf fa, ya. Huruf fa ni kata para ulama, ia menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak bersumpah dengan makhluk yang berbeza. Kerana huruf fa itu ia seolah meneruskan penjelasan dari ayat sebelum. Maka biasa diterjemah fa itu dengan lalu ataupun kemudian. Artinya ia masih penjelasan kepada poin pertama. Oleh kerana itulah Al-Imam Tahri bin Ashur mengatakan wadzariyati dzarwa, Allah Ta'ala bersumpah demi angin yang bertiup. Maka falhamilat itu juga angin, yang mana angin itu membawa, sebab Allah buat huruf fa. Faljarian, perahu-perahu yang berlayar di lautan dengan mudah juga kerana angin. Falmuqassimati amra, juga membahagi-bahagikan dengan perintah Allah juga, itu dengan angin. So, ini antara kepelbagaian pentafsiran. Tapi sebenarnya semua pentafsiran yang ada tu, dari 3 pentafsiran yang saya sebut tadi, pentafsiran pertama mengatakan wadzariyati dzarwa, Allah bersumpah demi angin, falhamilati wiqra, Allah bersumpah demi awan, faljariyati yusra, Allah bersumpah demi perahu ataupun kapal-kapal di lautan, falmuqassiman, Allah bersumpah demi malaikat. Ini pentafsiran pertama. Pentafsiran yang kedua, ayat 1 hingga ayat 4 ditafsirkan demi malaikat, ya, dengan melakukan fungsi-fungsi mereka. Manakala pentafsiran yang ketiga tadi ditafsirkan semua dengan angin dan fungsi-fungsi kepada angin tersebut. Ketiga-tiga pentafsiran ni sebenarnya betul dan kita tidak boleh salahkan satu pendapat, ya. Ini disebut dengan ikhtilaf tanawwu', ya. Jadi perbezaan yang ada tidak selalu menunjukkan bercanggah. Ada ikhtilaf itu dibahagikan kepada 2. Ada disebut dengan ikhtilaf tanawwu' dan ada yang disebut dengan ikhtilaf tadadud. Kalau ikhtilaf tanawwu' itu berbeza tetapi menunjukkan kepelbagaian, ya, hanya menunjukkan kepelbagaian bahawa ayat ini mempunyai 2-3 pentafsiran. Itu tanawwu', dan itu boleh dan biasa berlaku. Yang kedua disebut ikhtilaf tadadud, perbezaan yang bercanggah, ya. Contohnya, satu mengatakan halal, satu kata haram. Ini bercanggah, maka tak mungkin kita satukan dan tidak mungkin kita terima kedua-dua pendapat tersebut, kerana tidak mungkin bersatu antara 2 yang bercanggah. Satu kata haram, satu kata halal, satu kata boleh, satu kata tak boleh.
Ini tidak mungkin kita satukan kerana ia disebut dengan ikhtilaf tadadud. Tetapi ikhtilaf tanawu' boleh. Ya, so itu makna ayat pertama hingga ayat 4. Kemudian kita teruskan ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, ini jawab sumpah dia. Innama tu'aduna lasadiq. Sumpah demi sumpah bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap benar. Ya, ini jawab sumpah dia. So poin penting yang hendak Allah Ta'ala sampaikan di sebalik sumpah Allah Ta'ala pada ayat pertama hinggalah ayat 4 tadi, iaitulah Allah Ta'ala menyatakan innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa sahaja yang dijanjikan kepada kamu tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat seperti minal ba'ath, seperti hari kebangkitan, hari di mana kita semua nanti akan dibangkitkan daripada kubur-kubur kita, wal jaza, dan adanya balasan ganjaran di sana, bin na'imil muqim, antara ganjaran kenikmatan yang kekal, atau bi'adzabil jahim, atau balasan azab neraka. Itu semua adalah lasadiq, benar, tidak ada keraguan padanya, tidak ada dusta padanya. Kenapa pernyataan ini ditegaskan Allah dengan mengawali sumpah, ya, diawali dengan beberapa sumpah, 4 ayat Allah awali dengan sumpah, baru kemudian Allah Ta'ala menegaskan pernyataan ini bahawa semua apa yang Allah janjikan, perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, benar adanya, pasti berlaku. Kerana dahulu semasa baginda dekat Mekah, inilah antara poin utama dakwah yang Nabi sampaikan. Sebagaimana kita sedia maklum, 13 tahun Nabi SAW dekat Mekah, fokus dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam ialah berkenaan tentang tauhid, yang mana satu bahagian daripada tauhid itu ialah berkenaan tentang hari akhirat. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala menyatakan semua apa yang dijanjikan Allah tentang hari akhirat itu la sadiq, benar-benar berlaku, benar adanya, dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Maka oleh kerana itu kita, pengajaran bagi kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita mesti benar-benar yakin, percaya bahawa semua apa yang Allah janjikan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat nanti pasti akan berlaku. So oleh kerana itu kita perlu untuk membuat persiapan yang mantap. Ya, kita tidak perlu tanya bila hari kiamat berlaku, tetapi yang patut kita tanyakan kepada diri kita adalah apakah yang sudah kita siapkan menuju hari-hari yang pasti benar akan berlaku, menuju peristiwa-peristiwa yang pasti benar akan berlaku dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Itulah yang patut kita tanyakan. Kerana sesuatu yang pasti berlaku, tak patut lagi kita tanya bila. Ya, yang penting kita tanyakan adalah apa persediaan yang sudah kita buat menuju hari tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, mungkin kita tangguhkan kuliah kita sehingga ayat 5 saja dahulu. Moga-moga
apa yang kita bahaskan hari ini dapat menambah ilmu kita dan dapat kita ambil pengajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.